Terima kasih. Saya persilakan Yang Amat Berhormat Saudara Lim Guan Eng untuk how to translate the Sarawak victory to the nation. Saya rasa apa yang kita lakukan di Sarawak ialah yang pertama, kita mesti menawarkan bisa atau racun yang ditaburkan oleh BN. Khususnya kerana di Sarawak memang mereka gunakan PAS sebagai senjata untuk serang sama itu kata rakyat, dan juga menggambarkan PAS akan mengancam kehidupan rakyat di sana, khususnya di kawasan-kawasan bandar di mana kebanyakan ialah orang bukan Melayu dan orang bukan Islam. Dan di sini kita telah menangkis itu serangan mereka dengan jayanya, dengan menyatakan menjelaskan tentang pembohongan ini. Tapi akhirnya mungkin kalau kita boleh sebut dalam seayat, bila kita tanya sama rakyat, khususnya di kalangan bukan Melayu, itu soalan ini yang saya pun telah sebut dalam perbahasan saya dengan Tuan Soilik, iaitu Presiden MCA. Itu adakah PAS ada pernah bunuh seorang Cina kah? Ini saya rasa tak dapat dijawab oleh Barisan Nasional. Tapi pada masa yang sama, saya rasa mungkin soalan ini pun kena ditujukan kepada UMNO. Dan apabila DAP menjalankan usaha untuk menunjukkan bahawa kita memang adalah sebuah parti berbilang kaum dan telah menarik beberapa ahli orang-orang Melayu untuk masuk parti DAP, saya rasa yang rasa terancam bukanlah PAS, bukanlah PKR, tapi adalah UMNO. Mengapa UMNO? Bilangan kita, orang Melayu kita jauh lebih kecil daripada PAS atau PKR dan tak boleh standing dengan UMNO. Tapi mengapa UMNO rasa terancam sangat? Kerana selama ini senjata utama mereka ialah menggunakan DAP sebagai alat untuk takutkan orang Melayu bahawa DAP adalah sebuah parti anti Melayu. Dan mereka telah berjaya lakukannya dengan kongkongan, dengan kuasa media selama 50 tahun dan telah berjaya untuk cuci minda segolongan orang Melayu. So apabila kita berjaya untuk menarik pada awalnya orang Melayu untuk serti DAP, UMNO terancam. Kerana kalau DAP boleh menarik lebih ramai orang Melayu, mengurangkan persepsi anti Melayu di kalangan orang Melayu, senjata utama UMNO tak akan makan lagi. Dan kalau senjata ini tak boleh pakai, maka mereka tak boleh gunakan serangan bahawa PAS atau PKR diperalatkan oleh DAP. So saya rasa itulah usaha yang kita kena buat. Sungguhpun dari segi offense, dari segi serangan, kita memang bagus. Tapi kita pun mesti main pertahanan. Macam main bola, selalunya pasukan yang jadi jago, kalau kita lihat Liga Perdana, Liga Premier League Football, biasanya pasukan yang menang jadi jago adalah pasukan yang dapat bertahan dengan baik. So saya rasa serang penting, tapi bertahan mungkin lebih penting. Dan itulah yang mungkin kita kena simak dan kaji, macam mana kita boleh patahkan serangan utama UMNO, MCA, MIC, gerakan TVB, SUP di Sarawak dan juga di Sabah. Serangan, saya rasa semua orang tahu BN itu jahat.
Orang UMNO pun sendiri akui ada jahat jugalah. Kalau tak jahat, mana lembu boleh ternak dekat kondo? Kita tahu dekat Pulau Pinang, bila kita bagi peruntukan kepada sekolah, dia ada tinggal baki. RM10,000 ada baki. Dia pun ada tulis surat, bolehkah kita gunakan wang ini untuk perbaiki tandas? Dia tak berani gunakan dengan sendirinya. Dia pun akan tulis surat, ada baki RM10,000, bolehkah kita tak perlu pulangkan kepada kerajaan negeri, kita gunakan ini untuk perbaiki tandas. Sekolah pun tahu, sekolah rendah bukan sekolah menengah. Sekolah rendah dia pun tahu kena buat macam ini. Takkan keluarga Syarizat yang pendidikan sangat tinggi daripada luar negeri tak tahu dia kena minta kebenaran daripada kerajaan persekutuan. Kalau tak mau ternak lembu, nak beli kondominium. So saya rasa di sini semua orang tahu dia yang jahat. Tapi kita mesti berikan mereka satu jalan keluar. Bahawa mereka sekarang mungkin cenderung untuk pilih BN kerana tak ada pilihan lain. Kita mesti berikan keyakinan ada pilihan yang lebih baik. Ada pilihan yang memberikan harapan kepada anak-anak mereka. So saya rasa itu yang harus dibuat. Saya rasa tentang itu perkara awam saya serah kepada rakan-rakan saya. Dan juga mungkin saya nak jawab tentang macam mana kita dapat menghadapi kemungkinan bahawa BN akan buat apa sekalipun untuk pastikan mereka kekal kuasa. Sungguh pun kalau kalah dalam peti undi, mereka mungkin akan gunakan segala-galanya untuk terus kekal kuasa. Apa kita boleh buat? Saya rasa sekarang zaman telah berubah. Kalau kita lihat dekat Tahrir Square, dekat Kahirah, kalau kita lihat pergelutan atau apa yang berlaku di Timur Tengah, gunakan peluru sekarang tak boleh makan lagi. Kalau di negara-negara diktator sama seperti di Timur Tengah, di mana mereka gunakan senjata dengan sesuka hati pun tak boleh jalan, takkan ini boleh jalan di Malaysia? Kerana sekarang dengan media sosial, dengan Twitter, dengan Facebook, sekiranya mereka gunakan kuasa-kuasa demikian, saya rasa kuasa-kuasa tersebut sendiri pun akan tumbang dan runtuh sama sekali. So saya rasa ini tidak mungkin berlaku. Dan kalau kita menang dalam peti undi, tidak ada pilihan kerana jelas dinyatakan dalam perlembagaan, tidak ada pilihan, Dato' Seri Anwar akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih. Adakah dasar Pakatan Rakyat, apakah dasar Pakatan Rakyat mengenai dengan penjawat awam, apakah akan dikurangkan apabila kita mendapat kuasa? Sila YB Datuk Saifuddin.